isu menjadi intipati penting dalam perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan isu keselamatan serantau, iaitu serantau ASEAN. Misalnya apa yang dijawab oleh Menteri Pertahanan bahawa Australia komited dengan janjinya dalam soal nuklear dan sebagainya, kesihatan mental dalam kalangan anggota polis dan juga berkenaan dengan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Itu antara yang dibincangkan dan juga dibahaskan dan terus dibahaskan, dan juga jawapan yang terima untuk anda sudah tentu memberi kepada jawapan yang lebih jelas dalam sesi yang anda sedang saksikan pada pagi ini. Baik saudara, kita akan berhenti di TV1 ketika ini. Terima kasih kerana menonton dan anda boleh tonton kami di pautan yang sediakan dan juga di saluran berita RTM My TV. Assalamualaikum, jumpa lagi. Kerajaan juga meneliti keperluan struktur semua agensi mengawal selia dan menyeras ekosistem syarikat pemula dan inovasi yang terlalu banyak dan bercambah dan harus disatukan dan diselaraskan. Keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUKU itu comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up university, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan 50, 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarat-pensyarat, itu akan dihapuskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 4 beradik ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran di Kampung Sabak Awur, Muara Johor. Mangsa berusia antara 3 hingga 8 tahun, terdiri daripada 2 lelaki dan 2 perempuan. Ketua Polis Daerah Muhammad Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata dalam kejadian pukul 7.49 malam, 4 beradik berkenaan ialah Putri Aisyah Tengko 8 tahun, Mama Hakim 6 tahun, Ustaz 4 tahun dan Fatihah Aisyah 3 tahun. Mangsa ditemui tidak sedarkan diri di dalam bilik air bahagian dapur. Ketika kejadian itu, ibu mangsa berusia 31 tahun keluar ke kedai untuk membeli juadah berbuka puasa. Manakala bapanya yang berusia 30 tahun sedang bekerja di sebuah restoran. Ibu mangsa yang baru keluar selama 10 minit mengetahui tentang kebakaran itu selepas dihubungi jiran. Kebakaran yang bermula dari bahagian dapur dipercayai akibat litar pintas namun masih dalam siasatan pihak bomba. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Pakar Hospital Tanah Fatimah untuk bedah siasat. Sementara itu, 2 remaja perempuan maut selepas motosikal dinaiki terlanggar sebuah lori di kilometer 121 Jalan Ipoh Kuala Lumpur, utara bangkiran Kampung Kelawar, Tanjung Malim malam tadi. Ketika kejadian, kedua mangsa yang berusia 19 tahun dalam perjalanan dari Ulu Pernam ke Slim River. Menurut Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir, nahas berlaku apabila lori tanker berkenaan dipercayai membuat pusingan U di laluan tersebut sebelum dirempuh motosikal mangsa. Akibat pelanggaran itu, penunggang maut di tempat kejadian akibat digilis, manakala pembonceng meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Slim River.
kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan lanjut diteruskan bagi mengesan lori yang terlibat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalullah menitipkan ucapan takziah kepada semua bangsa remote yang terlibat di sekitar Perlis petang semalam. Baginda bertitah agar kesemua bangsa dapat mengutamakan keselamatan diri dan memastikan dokumen dan barang berharga dalam keadaan selamat. Semua bangsa turut dinasihat segera menyalurkan maklumat kepada para pemimpin masyarakat agar bantuan dapat diberikan secepat mungkin. Sehingga 8.50 pagi tadi, sebanyak 149 buah rumah dilaporkan terjejas dengan kejadian ribut yang melanda seluruh Perlis. Pihak MIBS dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Perlis telah memulakan usaha mengenal pasti segala keperluan bantuan dan kaedah penyaluran sumbangan sejak semalam. Kerajaan Negeri Sembilan peruntukkan hampir 3.8 juta ringgit untuk disalurkan kepada 3,796 penjawat awam sebagai bantuan khas kewangan Aidilfitri. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata sumbangan tersebut diberikan bagi menghargai penjawat awam yang bertungkus rumus menambah baik pendapatan kerajaan negeri. Bantuan sebanyak RM1,000 tersebut akan mula diterima pada 14 April bagi penjawat awam, tidak termasuk badan berkanun, pihak berkuasa tempatan PBT dan GLC. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Wisma Negeri selepas mesyuarat mingguan Exco. Lebih banyak peluang pelaburan pasaran di China, terutama Hainan, boleh dilakukan apabila Undang-Undang Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan diluluskan. Menurut Presiden Dewan Perdagangan Malaysia China, ia sebahagian strategi China membuka peluang ekonomi lebih luas dengan pelbagai insentif kepada para pelabur dan pedagang. Penyertaan 15 negara Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ALSEP tahun lalu juga meningkatkan kekuatan untuk menyatukan ekonomi negara terbabit dengan kemasukan pelaburan di China. Bila bercakap dalam Forum Pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas Global pada Forum Asia Boao di Hainan, China. Sekian berita semasa 12, salam Malaysia Madani.